Rasulullah tanya, iya, kau beritahu Rasulullah aku sihat, padahal nazak dah nak mati. Kau beritahu Rasulullah aku tak ada apa-apa. Kau beritahu Rasulullah aku sudah tercium bau syurga. Kau beritahu Rasulullah kita bersama dalam syurga nanti. Akhirnya dia gugur syahid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana din wa atamma 'alaina ni'mah wa ja'ala ummatana khaira ummah wa ba'atsa fina rasulan minna yaslu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi puan-puan haja, puan-puan muslimat, hadirat sahabiat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perkongsian kita dalam muka surat 283 masih membincangkan tentang asas yang kedua yang dibina oleh Rasulullah apabila berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Asas yang pertama kita dah bincang pembinaan masjid sebagai tapak pembinaan ummah. Yang kedua, persaudaraan sesama muslim. Yang ketiga, kita akan jumpa nanti hubungan dengan non-muslim. Kita masuk muka surat 283. Tujuan yang luas syiar dan lambang persaudaraan. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat tali persaudaraan sesama sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhu bukan semata-mata lambang untuk diucapkan di lidah sahaja, malah matlamat hakiki adalah kuat hubungannya dengan realiti hidup dan dengan konteks bersama antara Ansar dan Muhajirin. Oleh itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan persaudaraan ini tanggungjawab yang sebenar dan meresap serta dijayakan dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Kita sorot kembali ketika Rasulullah menyampaikan dakwah di Makkah. Pengikut Nabi ini majoritinya orang yang tertindas, mustad'afin. Maksudnya golongan hamba. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Ar, siapa lagi? Ammar, satu keluarga diseksa, ayah dia syahid, Yasir dibunuh, ibu dia Sumayyah, perempuan pertama gugur syahid di Makkah, dibelah perutnya, ditombak oleh Abu Jahal, gugur syahid. Ketika Nabi lalu di hadapan mereka itu, Nabi sebut sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat tinggal kamu ialah syurga Allah. Jadi Nabi ini pengikut dia ramai orang yang mustad'afin, hamba. Sebab itu mereka bila sebut golongan mustad'afin, Nabi nak menyatukan sahabat-sahabat di Mekah saja, itu pun satu perkara yang cukup mencabar pada peringkat permulaannya. Sebab tu antara sebab orang-orang besar di Mekah tidak menerima Islam
antaranya ialah sifat ego mereka. Macam Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, ini golongan bangsawan. Sebab itu satu kehinaan kalau menerima Islam, agama dibawa oleh anak yatim, orang susah, pengikutnya orang susah. Yang kedua, bila mengucap saja akan berlaku dia dipanggil musawwat, persamaan. Maknanya perbezaan antara kita hitam dan putih, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, bezanya takwa saja. Sebab itu macam mana Abu Lahab boleh menerima Islam, sedangkan Islam itu dianuti oleh orang-orang yang susah. Kalau lalunya golongan hamba di satu jalan, jalan itu jadi haram dilalui oleh pembesar-pembesar apabila dilalui oleh orang-orang susah, orang-orang hina ataupun golongan hamba. Jadi maknanya Nabi menyatukan dengan la ilaha illallah. Yang kedua, Nabi menyatukan, satu tadi golongan yang susah dan senang. Yang kedua, Nabi menyatukan siapa dia? Ansar dan juga Muhajirin. Ansar dan Muhajirin. Dalam keadaan Ansar dan Muhajirin ini orang yang berbeza dari sudut kedudukan tempat tinggal mereka, Mekah dan Madinah. Sebut saja perkataan Muhajirin, terbayang pada pemikiran kita orang Mekah. Bila sebut Ansar, terbayang pada pemikiran kita ialah orang Madinah. Tadi Mekah. Sebab benda ini kita kena faham, sebab Nabi meletakkan asas kepada sebuah negara yang baik itu dengan persaudaraan Islam. Tengok sudah cukup untuk kita memerhatikan satu dalil dan tanda terlaksananya tujuan persaudaraan itu, di mana Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Sa'ad bin, bukan Ar-Rubai ini ialah Sa'ad ibnu Ar-Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad ibnu Ar-Rabi' telah pun menawarkan kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf untuk memiliki rumah, harta dan ahlinya dengan saksama, tetapi Abdurrahman bin Auf berterima kasih dan seterusnya meminta Sa'ad ibnu Ar-Rabi' membawa beliau ke pasar Madinah untuk beliau bekerja di sana. Sahabat yang saya kasih sekalian, Abdurrahman bin Auf ini orang kaya. Sa'ad ibn Rabi', saya ambil ni kitab ni kitab bahasa Arab Fiqh Sirah. Bahasa Arab dia sekeping je, tapi bila terjemah dalam bahasa Melayu dia jadi 3 jilid. Sebab bahasa Arab ini saya nak ambil sebagai kita nak tengok tulisan-tulisan mengenai nama tu biar tepat. Ditulis dekat sini Sa'ad ibn Ar-Rubai, sedangkan tulisan yang tepat iaitu Sa'ad sin ain dal Sa'ad ibn Ar-Rabi', alif lam ra ba ya ain, ra ba ya ain, Ibnu Rabi', Ar-Rabi'. Ibnu Ar-Rabi' ini sahabat yang kaya. Sa'ad ibn Rabi' ni orang kaya. Dia gugur syahid dalam peperangan Uhud pada tahun 3 Hijrah. Dia orang kaya. Dan dia ni Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Bila dia berhijrah ke Madinah, dia tinggalkan segala kekayaan dia di Makkah. Jadi businessman. Abdurrahman bin Auf ini kalau kita tengok, dia meninggal di mana? Di Jordan pada tahun 654 Masihi, bersamaan dengan 32 Hijrah. 32 Hijrah dalam peperangan di sana melawan Rom. Orang kaya soleh, payah cari tu. Orang kaya pergi masjid, jarang jumpa. Orang kaya dia berjihad, infak fi sabilillah, dia humble, dia susahkan diri, dia berdakwah, berjuang, lagi payah. Tapi zaman Rasulullah benda ni biasa. Abdurrahman bin Auf kalau kita tengok dia punya infak dia. Infak dia dalam peperangan Tabuk 500 ekor kuda. Ini bukan kuda kat petang-petang duk main kat tepi Port Dickson pantai tu. Ini kuda perang ni, kuda besar, harga ratus ribu, 1 juta, 2 juta. 500 ekor. 500. Unta pula 1,500. Unta 1,500 ekor. Dalam perang Badar, dia bagi kepada pejuang Badar 100 orang yang pergi berjuang, dia bagi setiap orang 400 dinar.
1 dinar kita ambil berapa gram? Dengan nilainya itu, kata ulama, dia telah infak kepada orang yang pergi berjuang dalam perang Badar 5,580 gram emas. Kalau kita ambil, kalau 1 gram 400, maknanya dia sudah infak untuk orang yang pergi perang 2,232,000 ringgit. Setiap orang dia bagi 100 keping dinar, 100 keping dinar dengan nilai berapa? 2,232,000 ringgit. Ini Abdul Rahman bin Auf. Dia waktu malam dia pergi rumah orang niaga dekat Madinah. Dia tanya orang-orang niaga ni, peniaga-peniaga, dia tanyanya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa khabar? Macam mana niaga hari ni? Alhamdulillah. Macam mana untung? Adalah sedikit. Macam mana wang hutang kamu? Berapa ramai hutang kamu? Sekian fulan. Berapa hutangnya? Abdul Rahman bin Auf bayar semua. Tapi jangan kamu sebut Abdul Rahman bin Auf yang bayar. Jangan. Dia pergi rumah peniaga sebelah, macam tu juga. Pergi rumah peniaga sebelah, macam tu juga. Dia tanya, berapa hutang? Dia bayar. Tapi jangan sebut Abdul Rahman bin Auf yang bayar. Allahu Akbar. Ini Abdul Rahman bin Auf. Jadi Nabi ni bila sahabat-sahabat sampai ke Madinah, Nabi persaudarakan. Maksudnya seolah-olah Nabi persaudarakan, Nabi matchingkan. Ini disebut dalam kitab ini. Faja'ala Ja'far ibnu Abi Talib wa Muaz ibnu Jabal akhawain, wa ja'ala Hamzah ibnu Abdul Muttalib wa Zaid ibnu Harisa akhawain, wa ja'ala Abu Bakrin wa As-Siddiq radhiyallahu anhu wa Kharijah ibnu Zuhair akhawain, wa Umar ibnu Al-Khattab wa Itban ibnu Malik akhawain, wa Abdul Rahman bin Auf wa Sa'ad ibnu Ar-Rabi akhawain, wa hakaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma inna Rasul sallallahu alaihi wasallam akha baina ashabi minal muhajirin wal ansar. Saya nak baca sikit. Akha bainahum alal haqqi wal muwasawat wa ala ayyatawarathu bainahum ba'dal mamat, bihaitsu yakunu atharul ukhuwatil islamiyah fi dzalika aqwa min athari qirabatir rahim. Jadi Rasulullah SAW dia menyatukan muhajirin dan ansar itu seolah-olah dengan ikatan keluarga, bahkan lebih daripada itu. Kalau kita lah anak mati, kalau kita mati, kita ada miras faraid, betul? Syarat faraid mesti keturunan. Tetapi dalam istilah di sini, Nabi persatukan Ansar dengan Muhajirin seolah-olah begitu keadaannya walaupun tanpa keturunan. Jadi Nabi SAW dia buat macam mana? Lalu faja'ala Ja'far bin Abi Talib disatukan dengan sahabat dari Ansar, Muaz bin Jabal. Kamu berdua bin Abdul Muttalib saudara dengan Zaid bin Harisah, jadi saudara. Lalu disatukan juga Abu Bakar As-Siddiq dengan sahabat bernama Kharijah ibnu Zuhair, jadi satu. Lalu Nabi satukan Umar ibn Khattab dengan Utban bin Malik, menjadi satu. Dan Nabi satukan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', jadi satu. Ini cara Nabi satukan. Lalu dalam keadaan ini, bila disatukan, baru saja sampai Madinah, baru saja berkenalan dan baru saja Nabi satukan, mereka sudah memiliki hubungan yang cukup kuat. Jadi Sa'ad ni dia orang kaya. Dia orang kaya Madinah. Dia cakap dekat Abdul Rahman bin Auf, dia kata apa? Wahai Abdul Rahman, ini kebun aku, cari yang cantik, yang kau suka ambil. Yang ini kat Madinah aku punya kedai, perniagaan aku, kau pilih yang cantik kau ambil. Dan yang ini rumah aku, ini banglo aku, engkau pilih mana yang kau suka ambil. Yang ini isteri aku, engkau pilih mana yang cantik, bukan yang aku tak nak, yang rejected item, yang cantik ambil. Orang Madinah ni bukan orang payah jaras. Ini mata biru, mata hijau ni. Ini kalau ikan bilis mata biru tu. Nak sebutnya, pilih, aku ceraikan, kau ambil jadi isteri kau. Ini cara Sa'ad ibnu Ar-Rabi', dia offernya Abdul Rahman bin Auf yang baru sampai ke Madinah.
Ni sayang. Kita adik-beradik kan, apa sifat dia? Tak berkira. Nabi satukan macam tu. Harta kamu, harta aku, harta kamu, harta kamu, harta kamu, harta aku, harta aku, harta kamu, rumah kamu, rumah aku, rumah aku, rumah kamu, kebun aku, kebun aku, kebun kamu, kebun kamu, kebun aku. Jadi macam tu. Nabi satukan hati-hati sahabat ini. Sebab itu Sa'ad Ibnu Ar-Rabi' ini antara sahabat yang Nabi sangat kasih. Dalam peperangan Uhud dia gugur syahid. Dalam peperangan Uhud, Sa'ad Ibnu Ar-Rabi' dia cedera parah. Bila habis berperang, Nabi tanya sahabat, mana Sa'ad? Mana Sa'ad? Cari Sa'ad. Bila sahabat jumpa Sa'ad Ibnu Ar-Rabi', dia sedang nazak. Bila Sa'ad ini, datangnya sahabat ni kata, ya Sa'ad, Rasulullah kirim salam. Dengar Rasulullah cari dia jadi sihat. Kita tengah sakit demam-demam ni, anak yang kita sayang balik lagi London. Keluar dia pergi pasar Datuk Keramat cari ikan tenggiri, anak dah makan sepedas. Kita ni bila orang yang kita kasih tanya pasal kita rasa kembang jiwa. Rasulullah tanya aku? Ya, Rasulullah tanya aku. Rasulullah tanya? Ya. Kau beritahu Rasulullah aku sihat. Padahal nazak dah nak mati. Kau beritahu Rasulullah aku tak ada apa-apa. Kau beritahu Rasulullah aku sudah tercium bau syurga. Kau beritahu Rasulullah kita bersama dalam syurga nanti. Akhirnya dia gugur syahid. Ini Sa'ad yang offer tadi, yang pelawar Abdurrahman bin Auf dengan harta, dengan rumah, dengan tanah, dengan isteri. Bukan sebarangan orang kaya. Kalau ada macam ni, ya salam. Orang kaya kan bila dia zuhud, dia humble, lebih mulia di sisi Allah, lebih mulia di sisi manusia. Orang kalau kaya, kita pun sebut salah dah. Kalau sahabat-sahabat pergi ke South Africa, paling kaya orang sana orang Islam. Keturunan dia dipanggil Mia, M-I-A, Mia Estate. Dia ni memiliki tanah yang cukup banyak. Islam dekat sana 3%, tetapi memiliki kekayaan. Dia membangunkan research center, universiti, madrasah. Dia ni orang kaya, Mia. Jadi saya kawan dengan sahabat saya, Mufti Ishaq. Dia bawa saya jalan, pakai baju jubah, kopiah, bawa kereta. Humble dia orang dia. Apa Quran, orangnya alim. Jadi satu hari tu, hari terakhir saya kalau pergi Johannesburg dekat South Africa, atas bukit tu ada masjid paling besar, paling cantik. Nak masuk tu ada pagar jaga. Orang-orang tertentu je boleh masuk. Saya pelik, tiba Mufti Ishaq ni nak masuk macam tu je boleh masuk. Dari atas bukit tu boleh kita tengok seluruh Johannesburg waktu malam, cantik. Masjid dia subhanallah. Kita nak ambil wuduk subhanallah. Nak kencing pun rasa tak tergamak. Cantiknya tandas. Stainless steel semua. Air panas, air sejuk, towel cantik, colourful, berwarna-warni, towel bertingkat-tingkat. Ambil buang. Bukan ambil simpan. Ambil buang. Ada tukang angkat dia, tukang buang dia, bersih. Satu tong sampah pun tak ada. Sebab apa? Saya pun tak tahu kat mana dia buang sampah. Bersih, sebersih-bersihnya. Airconnya, ya salam, sejuk, mesti sejuk. Aircon tak adalah, heater keliling, subhanallah. Dalam keadaan itulah masjidnya. Yang buat Mia tu, keluarga Mia. Bila mana malam tu akhir, jadi Mufti Ishaq ni kata, tiba nak masuk istana tu, ada kawasan dia nak masuk. Dia sebut kat pokok Ishaq, pintu terbuka. Rupanya dia ada intercom kat situ. Dia sebut Ishaq ya, pintu terbuka. Bila masuk ada orang tua sambut saya, peluk saya, cium saya. Bila duduk, rupanya Mia tu, itulah dia yang sambut saya. Segan kita pergi rumah orang kaya. Rupanya orang kaya humble. Dia cerita keturunan dia, dia kasih pada ulama, dia banyak, subhanallah. Cucu cicit dia hafal Quran belaka. Apa Quran belaka. Saya nak sebut orang kaya sayang agama. Yang ni jarang berlaku. Kerana Allah uji kekayaan itu, selalunya orang gagal menghadapi kekayaan. Sedangkan orang kaya itu lebih mudah nak pergi syurga Allah berbanding orang miskin. Oleh demikian Nabi sebut orang miskin yang beriman masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang beriman. Dah 500 tahun orang miskin masuk, baru orang kaya masuk.
Kerana apa? Orang-orang yang masuk dalam syurga kebanyakan Nabi kata raaitu aktsarahumul fuqara, aku melihat majoriti penduduk syurga itu orang yang fakir. Sebab orang fakir dia banyak dalam keadaan hidupnya tak dilalaikan dengan dunia. Dengan orang yang diuji dengan dunia untuk memanfaatkan dunianya untuk akhirat jarang berlaku. Tengok sahabat Nabi. Bila di offer macam tu, kata Abdul Rahman bin Auf, terima kasih sajalah. Barakallahu fi ahlika wa malika. Lalu kata Abdul Rahman bin Auf, semoga Allah memberkati keluarga engkau dan harta engkau, wahai Sa'ad ibnu Ar-Rabi'. Engkau pinjamkan aku sedikit duit, kau tunjuk ke aku mana pasar, aku berniaga. Subhanallah. Bila mana berniaga, dekat Makkah memang orang yang berniaga, business minded, lalu pergi ke Madinah dia juga berniaga dan dia kaya, dan infak dia kepada Islam luar biasa. Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Dan ulama kata dia berniaga, unta pertama dekat Madinah, unta terakhir masih lagi dekat Syria lagi. Kayanya Abdul Rahman bin Auf.